Assalamualaikum semua anak murid Ustazah. Hari ini kita nak sambung lagi pelajaran pendidikan Islam di bawah bidang adab, cintakan sunnah Rasulullah. Okey, kita dah belajar dah pengertian sunnah Rasulullah. Kemudian kita dah belajar juga dalil nakli, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dan apa itu sunnah kan, kita dah belajar dah. Okey, secara kefahamannya, sunnah ialah perkara yang bersumberkan daripada Nabi. Kita ambil perkara tu, benda yang kita buat tu daripada Nabi Muhammad. Kita bukan suka-suka je, kita ada sumber. Maknanya ada hadis Nabi yang menceritakan tentang sunnah Nabi ni. Okey, apa kelebihannya? Kita akan dapat pahala bila kita buat sunnah Nabi. Okey, sunnah ni ada sunnah perkataan, sunnah perbuatan, sunnah sifat kan. Okey, hari ni kita nak belajar sunnah perkataan dan sunnah perbuatan. Perkataan ni apa yang Nabi cakap, dan sunnah perbuatan apa yang Nabi buat. Okey, ini sunnah perkataan. Ada sunnah perkataan kan, ucapan, ada sunnah perbuatan, ada sunnah sifat baginda kan. Okey, hari ni kita tengok sunnah perkataan. Semua ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk suruhan, larangan serta galakan. Okey, setiap ucapan Nabi yang Nabi bagi tahu dekat sahabat dia berbentuk suruhan, larangan serta galakan. Itu adalah sunnah. Okey, contohnya apa? Daripada Abu Umamah katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Yang ini saya selalu cakap dalam kelas. Kita kena baca Quran. Sebab apa? Quran ni akan datang kepada kita bila hari kiamat nanti. Dia akan memberi syafaat kepada kita, kepada orang yang sentiasa membacanya. Kalau kita membaca dan beramal dengan hukumnya, bukan sekadar membaca je, kita kena buat apa yang Al-Quran suruh. Ini ucapan Nabi. Nabi kata kena membaca Al-Quran. Sebab apa? Dia akan memberi syafaat. Kubur kita akan diterangi kalau kita selalu membaca Al-Quran. Siapa yang cakap? Nabi cakap. Okey, seterusnya sunnah daripada segi perkataan lagi. Okey, daripada Harisah bin Wahab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli neraka? Mereka itu ialah orang yang keras kepala, sombong, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakannya untuk kebaikan. Ini hadis berkaitan dengan jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Kita tak boleh jadi sombong dan bangga diri. Sebab apa? Nabi kata dia akan menjadi ahli neraka kan. Nabi kata siapa yang akan menjadi ahli neraka tu kan, mereka yang keras kepala. Keras kepala ni sombong lah, suka mengumpul harta tetapi tidak suka membelanjakan untuk kebaikan. Dia suka kumpul je harta tapi tak suka sedekah, tak suka belanja orang lain. Okey, Nabi suruh kita jauhi sifat-sifat ni. Apa? Sebab apa? Sifat ahli neraka. Okey, seterusnya sunnah perbuatan pula. Tadi perkataan kan, ucapan Nabi kan. Sekarang daripada segi perbuatan pula. Okey, perbuatan apa? Segala perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Okey, sahabat baginda dia tengok Nabi buat macam mana, kemudian dia bagi tahu dekat orang lain. Macam tu. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Ni mengutamakan anggota kanan. Inilah hadisnya yang menyuruh kita memulakan dengan anggota kanan. Ketika memakai kasut, bersuci, pakai baju, kita makan semua dengan kanan.
Kita nak buat yang baik bermula dengan kanan, tapi nak masuk tandas kena masuk dengan kaki kiri. Nak basuh najis kita basuh dengan tangan kiri. Okey, itu semua Nabi dah ajar. Semua ada dalam hadis Nabi, dalam sunnah Nabi. Okey, seterusnya sunnah daripada segi perbuatan lagi. Perbuatan apa yang Nabi buat? Okey, Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Nabi seorang yang merendah diri, dia tak sombong. Dia jumpa siapa pun dia akan bagi salam dahulu. Dia tak kisah yang dijumpa tu kanak-kanak ke, siapa saja orang miskin ke, dia akan bagi salam. Dia sangat orang yang sangat baik. Jadi kita kena ikut apa yang Nabi buat. Okey. Seterusnya, sunnah daripada segi perbuatan lagi, iaitu sunnah menggosok gigi. Ni sangat dituntut. Diriwayatkan daripada Huzaifah bahawa beliau berkata, Rasulullah apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan siwak atau kayu sugi. Sunnah menggosok gigi ni sangat dituntut, sampai Nabi kata, laula asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli solah. Nabi suruh kita bersiwak ni macam memberus gigi lah, setiap kali solat, kalau lah tak menyusahkan kita. Jadi sunnah menggosok gigi ni sangat dituntut. Ada sebab kenapa Nabi suruh kita menggosok gigi. Okey, jadi kita kena buat lah. Bila kita tahu Nabi suruh buat, kita kena buat, terutamanya apabila kita bangun daripada tidur. Okey, seterusnya, sebab apa kita kepentingan mengamalkan sunnah Rasulullah? Sebab apa kita kena amalkan sunnah Rasulullah ni? Apa yang kita akan dapat? Okey, apa yang pertamanya? Terhindar daripada melakukan perkara yang dimurkai. Kita tak buatlah perkara yang dimurkai, yang Allah tak suka. Sebab kita dah tahu apa perkara yang Allah suka, apa perkara yang Nabi suka, kita buat, kita akan jadi orang yang disayangi. Sebab Nabi akan suruh buat benda yang baik sahaja. Kemudian menjadikan diri lebih istiqamah dalam ibadah. Istiqamah ni sentiasa. Maknanya kalau kamu rajin solat, kamu akan sentiasa solat. Sebab kita tahu itu adalah solat adalah benda yang wajib kan. Kita akan sentiasa istiqamah, kita akan sentiasa membuat kebaikan. Kemudian membentuk umat berperibadi mulia. Bila kita ikut sunnah Nabi, kita jadi orang yang berperibadi mulia, orang yang baik. Sebab orang akan suka bila kita buat apa yang Nabi suruh, semua orang akan sayang kita. Kemudian mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Yang ini yang kita sangat nak, iaitu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sebab apa? Nabi akan sayanglah dekat orang yang ingat dia kan. Bila kita sentiasa mengamalkan sunnah Nabi, Nabi akan ingatlah dekat kita. Kita dapatlah syafaat ni. Syafaat ni yang kita nak sangat di akhirat nanti. Kemudian menjadi bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni kalau kita buat, tanda kita sayangkan Nabi kita. Kalau kita sayangkan Nabi kita, kita kena buat apa yang Nabi suruh. Sebab apa? Kita akan dapat kebaikan. Kita tidak akan dapat keburukan. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi suruh mesti ada kebaikan di sebaliknya. Nabi suruh makan tangan kanan, Nabi suruh guna tangan kanan, semua ada kebaikan. Okey, jadi Ustazah harap kamu faham apa yang kita belajar pada hari ini dan kita dapat buat, kita amalkan sunnah yang Nabi suruh. Sebab apa? Sebab kita nak dapat pahala dan jadi orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sebarang permasalahan ataupun tak faham ke apa, boleh telefon Ustazah ataupun WhatsApp saja dekat Ustazah. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.